Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, mari kita sama-sama mulakan majlis ini dengan sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat keridhaan Allah, rahmat dan juga kasih sayang Allah, dan kita diberi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita amat-amat memerlukan pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini masuklah kita bahagian yang kedua dari kitab Manusia dan Islam. Bahagian yang kedua yang berkaitan manusia dan Islam. Tajuk yang pertama dalam bahagian kedua ini adalah berkaitan manusia dan moral. Apa kaitan manusia dan juga moral? Adakah manusia moral satu benda yang terpisah? Bagaimana? Katanya, walaupun manusia boleh dipisahkan daripada bidang ilmu, bahkan juga daripada agama dan kepercayaan, tetapi manusia itu tidak boleh dipisahkan daripada akhlak atau moral. Akhlak, moral lebih kurang samalah. Kadang-kadang manusia ni, dia ni tak ada ilmu. Ilmu duduk satu tempat, dia duduk satu tempat. Kadang-kadang manusia ni, dia tak ada agama, tak ada kepercayaan. Makna benda boleh berpisah. Tapi akhlak, moral manusia ni tak boleh berpisah. Kemana dia pergi, dia pasti akan ada akhlak dia, sama ada akhlak baik ataupun akhlak buruk. Gitu maksud dia. Ilmu ni belum tentu ada pada seseorang. Kadang-kadang orang yang ada ilmu pun kadang-kadang tak ada akhlak. Yang tak ada ilmu kadang-kadang lagi biasa memang tak ada akhlak lagi lah. Biasa macam tu lah. Jadi akhlak ni, seseorang ni sentiasa berada bersama seseorang itu. Manusia tidak boleh dipisahkan daripada akhlak, walaupun sedetik daripada umurnya. Setiap perbuatan, amalan atau tindakan yang diambilnya tidak terlepas atau tidak terkeluar daripada lingkungan hukuman baik ataupun jahat, sama ada orang itu sedari ataupun tidak. Jadi semua benda yang kita buat, kita cakap, kita lakukan, hukuman yang kita beri, sama ada baik atau buruk sesuatu benda itu, pasti ada baik buruk dari segi moralnya, dari segi akhlaknya. Tak kira lah apa amalan kita buat. Sebelum seseorang itu bertindak dalam gerak-geri laku perbuatan atau amalan, sama ada terhadap dirinya atau terhadap orang lain mahupun benda lain, ia sangat-sangat memerlukan jawapan dari dalam dirinya, sama ada tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan itu baik atau buruk. Jadi manusia ini sepatutnya apa pun yang dia lakukan dari segi percakapan, perbuatan terhadap dirinya,
ataupun terhadap orang lain, ataupun terhadap benda-benda yang dimiliki. Maka bila dia nak bertindak, maka dia kena tanya dulu, benda ni elok ke tak elok, baik ke tak baik. Macam itulah sepatutnya. Dia kata macam itulah. Dia suruh tanya diri kita, apakah benda yang kita nak buat ini baik atau buruk. Semua macam tu. Hatta terhadap kenderaan kita, pakaian kita, semualah. Sekiranya baik jawapannya, maka perkara itu akan dilakukan. Dan sekiranya jahat perkara itu, maka akan ditinggalkan. Itulah akhlak yang baik. Orang yang mempunyai akhlak yang baik ini, semua benda yang dia nak buat, dia timbang dulu. Kalau baik, maka dia buat. Kalau benda tu tak elok, dia tinggalkan. Makna orang ni mempunyai akhlak yang baik. Senang kan dia bagi. Akhlak yang baik ini macam mana? Semua benda yang kita buat ni, kita timbang dengan neraca. Kalau neraca yang kita guna tu neraca agama, baik, katanya baik, kita buat. Kalau neraca agama kata benda tu tak elok, kita tinggal. Maka orang itu mempunyai akhlak yang baik. Tetapi sekiranya sebaliknya yang dilakukan, maka itulah akhlak yang jahat. Akhlak yang jahat macam mana? Benda tu memang dia tahu benda tu baik, tapi dia tak nak buat. Dia tahu benda tu tak elok, maksiat, tapi dia nak buat. Dia ni mempunyai akhlak yang buruk. Jadi senang kaedah yang dia bagi. Bila seseorang tu menimbang sesuatu amalan, perkataan, tindakan, maka dia kalau baik dia buat, kalau tak elok dia tinggalkan. Dari sini ternyata kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia, sehingga di kalangan orang yang tidak bermoral, mereka merasakan perlu adanya suatu akhlak yang diakui bersama oleh mereka, supaya dapat mengatur kehidupan yang lebih baik menurut pandangan mereka. Jadi manusia ni bila hidup, manusia ni memerlukan satu panduan. Mana dia akhlak yang baik, mana satu akhlak yang buruk, mana satu yang dia panggil moral, orang ni bermoral ataupun orang ni tidak bermoral. Tengok, dia perlu kepada panduan. Maka Islam datang memberi panduan kepada manusia. Ini akhlak yang baik, ini akhlak yang buruk. Pasal tu dalam kitab-kitab akhlak, kitab-kitab tasawuf dibicarakan tentang sifat-sifat terpuji dan juga sifat-sifat tercela. Sifat-sifat terpuji dipanggil sifat mahmudah, sifat tercela dipanggil sifat mazmumah. Sama ada sifat itu berkaitan dengan jiwa, hati, sombong, tawaduk, qana'ah, dengki, itu semua adalah hati lah. Ataupun yang berkaitan dengan tingkah laku kita, percakapan, perbuatan dan sebagainya. Jadi benda ni Islam datang memberi panduan kepada manusia, supaya manusia ini mempunyai panduan yang benar tentang mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita biarkan kepada manusia fikir mana baik, mana buruk, payah. Kalau kita biarkan manusia ni tentukan yang ni baik, yang ni buruk, tonggang terbalik manusia ni. Sebab ada manusia kadang-kadang dulu dia cakap benda ni tak elok, benda ni tak elok, kita perlu berlaku adil. Hari ni lain pula dia cakapnya. Yang dia kata tak elok, sekarang dia pula yang buat. Dia kata bagus pula. Jadi tak menentu manusia. Kalau bagi pada manusia ni tentukan, rosak kita. Maka kita perlu membawa satu panduan yang didatangkan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian apa itu akhlak, apa itu khuluq, dan apa itu khalq. Ginilah tuan-tuan. Manusia ni mempunyai dua bentuk. Dia kata mempunyai dua bentuk. Keindahan bentuk yang lahir atau fizikal. Keindahan manusia ni ada dua. Satu keindahan yang berbentuk lahiriah, fizikal. Maka yang ini dipanggil khuluq. 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 Ini dipanggil khalq. Ini bukan khalq. Ini khuluq. Sana baris tak ada tu, khalq. Khalq kejadian. Kejadian manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk kejadian. Dari segi apa? Fizikal ni lah. Dari segi fizikal. Ini semua orang sama.
Dari segi kejadian semua orang sama. Sama ada dia orang beriman ataupun tidak beriman, sama je khalq. Tapi manusia ni ada satu keindahan yang berbentuk batin, yang berbentuk kejiwaan. Maka keindahan ini dinamakan dengan akhlak ataupun dengan nama al-khuluq. Khuluq ataupun akhlak. Khalq kejadian, akhlak benda yang berkaitan dengan batin. Jadi mulianya seseorang itu terletak pada mana? Pada akhlak dia. Pada akhlak dia. Baik. Keindahan yang hakiki. Habis. Ini dia cerita banyak ni, tapi saya ambil sikit-sikit lah tuan. Walaupun dua keindahan ini, iaitu keindahan lahiriah, fizikal, dan juga keindahan batin, walaupun kedua-dua keindahan ini memang dituntut supaya dijaga, memang perlu jaga, namun Islam menyuruh supaya meletakkan keindahan kedua, iaitu keindahan berbentuk batin, sebagai asas dan matlamatnya dalam usaha pembentukan kesempurnaan diri sepanjang usianya di dunia. Kita perlu jaga lahiriah kita, tapi kita ada satu benda yang batin. Daripada dua benda ni, yang paling perlu kita jaga, pelihara, yang batin itu, dia kata. Oleh kerana pasal apa? Yang batin tu yang paling penting. Dua-dua kena jaga, tapi yang paling penting perlu diberi ihtimam. Apa ni ihtimam Melayu cakap? Perlu diberi perhatian lah. Ini benda yang berkaitan dengan batin. Oleh kerana yang kekal dan abadi itulah yang berhak menjadi asas dan matlamat, maka keindahan insan nafsani itulah yang berhak dijadikan asas dan matlamat, kerana keindahan insan nafsani adalah keindahan yang kekal abadi. Makna jiwa ni, yang berkaitan dengan jiwa ni, dia kekal abadi. Dia kekal abadi. Maka benda yang kekal abadi itu perlu kita beri perhatian. Gitulah. Sebab dia mendatangkan dosa ataupun pahala. Dosa ataupun pahala. Tapi kalau mata sakit, masa terkelip-kelip, dosa ke pahala? Sekejap terkelip mata, sekejap kelip mata, tak ada apa-apa. Tak? Telinga sekejap dengar, sekejap tak dengar, dosa ke pahala? Tak ada apa-apa, sakit je lah. Tak? Tapi kalau dalam jiwa ni ada sifat sombong, ada sifat dengki, itu dosa ke pahala? Dosa. Tapi dalam jiwa ni ada sifat ikhlas, ada sifat jujur. Bila berkata-kata jujur, yang ni dosa ke pahala? Ada pahala. Maka yang tu yang kekal. Tapi manusia kita hari ini, kita lebih sibuk pada yang luaran ini, sehingga ada manusia melupakan benda yang sepatutnya dia pelihara, yang patut dia pentingkan, dia tinggalkan. Dia sibuk dengan luaran. Itu masalah manusia ni lah. Mungkin seseorang itu indah dari segi jasmaninya, tetapi dari segi hakikatnya ia adalah hodoh dan hina dari segi nafsu, dari segi jiwanya. Dari segi jiwa. Dari segi lahir dia tengok hebat, tapi dari segi batin ini dia hina. Dengan nilai inilah, maka manusia itu akan menjadi paling rendah dari segala yang rendah. Asfala safilin. Disebabkan jiwa tadilah, jiwa yang hodoh, jiwa yang hina tadi, asalnya manusia ni hebat, kejadiannya bagus, dimuliakan, akhirnya jatuh sehina-hinanya. Kerana apa? Kerana matanya asyik terkelip-kelip ke? Ataupun kerana telinganya tak berapa dengar ke? Tidak. Pasal jiwa dia tadi, batin dia tadi, dia tidak pelihara. Sebaliknya, mungkin seseorang itu hodoh dari segi jasmaninya, tetapi pada hakikatnya indah dan cantik dari segi jiwanya, hatinya. Inilah keindahan insan yang hakiki menurut nilainya dari Allah yang Maha Pencipta. Jadi Allah suruh kita ambil berat tentang hati. Nabi SAW sebut, kalau
satu daging ini, hati inilah baik, maka baiklah keseluruhan jasad. Baik, seterusnya. Keseluruhannya. Lepas tu tuan-tuan, jadi dalam Islam ini tuan-tuan, akhlak dalam Islam, akhlak dan agama, akhlak dan Islam, moral dan Islam tidak boleh dipisahkan. Bila kita kata orang ini orang yang beragama, orang yang baik, maka dia baik pada setiap sudut, termasuklah pada akhlaknya, pada nilai moralnya. Kalau dia bercakap, dia jujur. Kalau dia berjanji, dia menepati janji. Itu akhlak yang mulia. Tapi kalau orang ni, walaupun dia pakai bus jaket ke, pakai baju apa ke, baju polis ke, baju tentera ke, baju nelayan ke, kalau dia bercakap asyik menipu, tak buka mulut pun dah tipu. Sudah, payah lagi tak? Teruk sangat tu. Kalau janji, dia asyik tak menepati janji. Kalau tak menepati, janji lagi dia, tak ada rasa malu. Ini orang yang akhlak hina, akhlak yang buruk. Islam pandang hina orang jenis macam ni. Lepas tu tuan-tuan, orang Arab ni tuan-tuan, kalau dia janji ni, dia akan cuba menepati janji, kerana dia tentang wibawa seseorang. Makna mulia seseorang ini apabila dia berjanji, dia cuba memenuhi janji. Kalau tidak, malu. Zaman sekarang tuan-tuan, daripada yang kecil sampai kepada pemimpin, janji pun menipu belaka. Kan? Tak ada rasa malu. Lepas tu boleh keluar lagi kat TV, janji lagi. Lepas tu boleh datang lagi jumpa kita, minta hutang lagi. Hutang dulu pun tak bayar, dia datang lagi minta kita pinjam hutang, saya nak pinjam duit lagi. Kan ada orang macam tu kan? Tak malu ke? Kan? Macam tu. Habis orang. Baik, seterusnya jadi agama ini, seseorang peribadi, seorang Muslim ini dilihat daripada pelbagai sudut. Kita tengok yang nombor 6 pula, kedudukan akhlak dalam Islam. Dia cerita banyak ada semua tu. Islam adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara nombor 6. Islam adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap agama Allah Subhanahu Wa Taala, setiap agama Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi dua asasnya yang umum dan menyeluruh. Apa dia? Akidah dan syariat. Yang makna setiap agama yang Allah turunkan ada perkara yang berkaitan dengan akidah dan syariat. Ataupun keimanan dan ketaatan, ataupun ilmu dan amal. Mana-manalah nama. Apa dia? Akidah dan syariat, ilmu dan amal. Macam itulah. Kedua-duanya, akidah dan syariat, ilmu dan amal ini bersumberkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini, Islam telah menunaikan dua tuntutan semula jadi dalam kehidupan manusia di dunia ini sebagai asas untuk membina kehidupan di akhirat. Jadi Islam ni datang bawa akidah dan syariat. Dengan akidah dan syariat, ilmu dan amal ini, maka manusia ini mampu hidup di atas dunia ini dengan sebaik-baik kehidupan dan akan membawa kepada kebaikan di akhirat. Diri manusia memerlukan pegangan akidah yang benar. Jadi mula-mula sekali manusia memerlukan akidah yang benar, iaitu akidah yang merangkumi ciri-ciri hakikat kebenaran, kebaikan, keindahan, hakikat benar ni macam mana, hakikat kebaikan ni macam mana, hakikat kesempurnaan yang mutlak. Maknanya Islam, manusia ni memerlukan satu panduan yang mana dengan panduan itulah kita guna untuk menimbang sesuatu tu, yang inilah benar, yang inilah salah. Kena ada. Kalau tak ada, manusia tak mampu hidup dengan sempurna. Kehendak dan kemahuan akidah itu jadi dia kata, diri manusia juga memerlukan amal.
atau usaha perbuatan yang selaras dan menepati dengan kehendak akidah tersebut. Allah ni ada berapa? Tuhan ni ada berapa? Rasul ni apa? Itu benda-benda yang pasti benar. Allah ni Esa, Nabi Muhammad ni pesuruhnya. Itu hakikat kebenaran. Kalau orang cari yang benda lain, itu pasti tidak benar. Itu satu dari segi keyakinan. Yang kedua dari segi amalan. Amalan ni dipanggil syariat. Kehendak dan kemahuan akidah itu tadi dijelmakan dalam bentuk syariat yang merangkumi semua disiplin-disiplin, peraturan-peraturan dan perundangan yang mesti dipatuhi, diikuti, dilaksanakan oleh manusia dalam semua kegiatan hidup ini. Merupakan gerak laku amalan yang berhubung antara ia dengan Tuhannya. Cerita pendek dia gini tuan-tuan. Bila seseorang ni yakin dia ni makhluk ciptaan Allah, Allah pencipta dia, Allah maha hebat, Allah maha bijak, saya ni manusia yang diciptakan, kewajipan saya ialah tunduk patuh kepada perintah Allah. Allah yang mentadbir segala-galanya. Itu semua akidah lah tu. Allah yang mentadbir segala-galanya. Tidak ada sesuatu benda yang bergerak ataupun diam melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Bijaksana yang mencipta manusia, makhluk ni semua, dan Allah telah menurunkan syariat. Allah turunkan peraturan untuk menjadi panduan bagi manusia. Maka syariat ni untuk apa? Apa kena mengena dengan akidah tadi? Disebabkan kita yakin Allah lah yang paling sempurna, Allah yang paling bijak, Allah yang paling mengetahui segala-galanya, maka kita pun meyakini segala peraturan syariat yang Allah tetapkan, itulah yang paling patut kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi manusia yang hebat ini, dia laksanakan syariat yang Allah tetapkan ini di dalam semua disiplin kehidupannya, supaya apa yang dia yakini sesuai dengan apa yang dia lakukan. Supaya antara syariat dengan akidah ini ada hubungan. Jangan kita kata, oh memang Allah ni maha bijaksana, Allah ni maha adil, Allah ni maha penyayang. Tiba-tiba ada peraturan yang Allah tetapkan, kita kata, ini mana boleh, ini tak sesuai. Tadi awak cakap Allah ni maha bijaksana, ini pula tak sesuai pula, macam mana dia ada kontradiksi antara keyakinan dengan amalan. Dia tak boleh macam tu, dia kena selari. Habis cerita. Dengan ikatan kawalan dan panduan syariat itu tadi, maka terciptalah satu bentuk cara hidup yang selaras dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang menepati dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dapat hidup di bawah kawalan syariat, maka perbuatan kita ini sentiasa berhubung dengan Tuhan yang maha pencipta itu, yang maha pencipta tadi. Sebab semua keadaan hidup kita selaraskan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut akidah Islam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi pusat akidah itu adalah hakikat yang maha hak, hakikat yang maha sempurna, hakikat yang maha indah. Maka demikianlah juga syariatnya mengandungi ciri-ciri tersebut. Maka seperti mana kita kata Allah itulah hakikat yang maha benar, maha berkuasa, maha ni, begitu jugalah apa yang Allah tetapkan itu juga mempunyai ciri-ciri yang hakikatnya benar dan jauh daripada salah. Boleh faham? Adapun manusia ni tuan-tuan, manusia membuat peraturan, manusia membuat cara bagaimana nak menyelesaikan sesuatu masalah. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Ada kalanya sesuai zaman dulu, dan ada kalanya benda tu dah tak sesuai zaman sekarang. Tapi apa yang Allah tetap pula, yang Allah tetapkan, yang itu selama-lamanya sesuai, dan dia benar dan tidak pernah mendatangi kesalahan. Dia tidak. Contoh, bila Allah kata rasuah ini haram, riba ini haram, zina ini haram, adakah masa
nanti tak sesuai ni, patut kena zina ni dibolehkan. Patut kena dibolehkan. Ada ke orang? Tapi zaman sekarang macam-macam boleh tuan-tuan. Nanti tak lama lagi tuan-tuan dengar lah, entah ada tak ada saya tak tahulah, saya boleh cakap je. Ada orang nanti dia boleh bagi idea macam ni. Zina ni memang haram tuan-tuan. Haram. Tapi kalau kita tak bagi tempat, maka lagi berleluasa zina ni. Maka kita hadkan tempat dan kita bagi lesen, kita bagi kebenaran. Supaya kita dapat mengawal pelacuran dan juga zina. Agak-agak orang boleh cakap tak tu? Zaman ni semua boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab kita nak kawal maksiat ini. Dia main logik akal. Kita nak kawal maksiat ini, maka kita hadkan tempatnya dan mereka perlu memohon lesen dan kebenaran. Bagus. Agak-agak sesuai ke tu? Dia pasti tidak akan betul. Pasal benda yang Allah haramkan memang hakikatnya tidak benar dan tidak elok. Tak perlu nak cuba-cuba, tak perlu nak test-test. Ada pun yang diberi pandangan oleh manusia, air ketum ni elok ke tak elok? Test lah dulu. Test lah dulu. Elok ke tak elok? Sebab itu daripada manusia. Kajian itu test lah. Ada pun syariat Allah, hukum Allah, dia pasti benar. Tidak perlu test-test ni. Anda faham? Bukan susah tak? Senang kan? Macam tu je. Ini menjelaskan bahawa Islam yang merangkumi akidah dan syariat itu mengandungi roh akhlak. Jadi nak melaksanakan syariat ini, dia ada akhlak dia. Kita nak bercakap sesuai dengan apa yang diperintah, ada akhlaknya. Ada akhlaknya. Jelasnya bahawa akhlak merupakan jauhar ataupun roh yang menyerapi semua aspek dan bidangnya, semua sudut dan seginya. Maknanya semua benda ada akhlak dia. Kita nak semayang ini, semayang ada akhlak dia, ada adab dia, ada akhlak dia. Kalau kita semayang seorang, kalau kita nak sujud, dia suruh kita jauhkan bukalah tangan ni kan, nak sujud letak tangan ni, jauhkan daripada rusuk kita. Tapi kalau kita semayang jemaah, jangan kita sujud macam ni, orang sebelah makan siku kita nanti. Maka akhlak dia tutup sikit. Macam tu lah. Ini semayang saf ini, ada akhlak dia dalam saf ini. Rapatkan saf, luruskan saf. Mana dalam semua perkara ada akhlak dia, ada adab dia lah, senang cerita. Di dalam memberi nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, itu perintah, suruhan. Tetapi di dalam melaksanakan itu ada akhlaknya. Itu nak beritahu, akhlak ni sentiasa ada bersama kehidupan kita. Dia tak boleh dipisahkan. Ini menjelaskan bahawa Islam yang merangkumi akidah dan syariat itu mengandungi roh akhlak. Jelasnya bahawa akhlak merupakan rohnya yang menyerap semua aspek dan bidang kehidupan kita. Dalam semua bidang kehidupan kita ni ada akhlak dia. Akhlak adalah roh kepada risalah Islam. Sementara syariatnya atau sistem perundangan adalah lembaga jelmaan daripada roh tersebut. Maka matlamat atau sasaran yang hendak dicapai oleh risalah Islam dalam kehidupan manusia adalah sasaran akhlak. Maknanya kita laksanakan apa yang diperintah oleh Allah dengan akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Akhlak yang agung adalah akhlak Al-Quran. Keagungan Nabi Muhammad SAW adalah kerana keagungan akhlaknya. Jadi kalau kita nak tahu akhlak ni, Quranlah panduannya. Dan Nabi SAW diiktiraf mempunyai akhlak yang sangat terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang paling hebat. Panduan akhlak yang paling hebat bagi kita ialah Nabi SAW. Pasal Al-Quran beritahu macam tu, Allah beritahu.
kana khuluquhul Quran ahsanul khuluq khuluqullahil a'zam. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Sebaik-baik akhlak adalah akhlak Allah yang maha agung. Wallahu a'lam. Hadis ini menjelaskan bahawa sasaran atau matlamat daripada risalah sebelumnya adalah juga sasaran akhlak. Ya, maknanya Islam ini datang bawa akidah, bawa syariat, dan dua-dua itu mendidik akhlak. Senang cakap begitulah. Semua-semua itu mendatangkan akhlak yang terpuji. Ad-din husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Kadang-kadang sebut agama ialah akhlak yang baik. Pasal bila sebut akhlak, dia merangkumi semua aspek kehidupan kita. Kalau kita kata kita ada hubungan kita manusia dengan pencipta, hubungan sesama manusia, hubungan dengan benda yang mati. Kita kata kita ada 3 hubungan ni. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia sesama manusia, hubungan manusia dengan benda-benda jamadat, benda-benda yang mati ni. Maka semua hubungan itu ada akhlaknya. Ada cara dan peraturan dan juga ada akhlaknya. Inna ahsanan nas khuluqan ahsanuhum dinan. Sesungguhnya orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik agamanya. Makna akhlak dan agama tak boleh pisah. Orang yang paling baik akhlaknya siapa? Orang yang paling baik agamanya. Dia agama tak ada, tiba-tiba akhlak baik, boleh tak? Ini pelik sikit. Dia mungkin ada, tak ada, wallah alam lah. Tapi dia tak jadi gitulah. Sebab akhlak ini dia berkait dengan keyakinan. Satu, akhlak Islam ini berkait dengan keyakinan apa saja kebaikan yang kita buat akan diberi ganjaran kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita ada keyakinan apa saja keburukan yang kita lakukan pasti akan dipersoalkan di akhirat. Keyakinan itu dia akan mempengaruhi akhlak diri seseorang. Tapi kalau keyakinan tu tak ada, halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka, keyakinan tu tak ada, boleh tak orang ni berakhlak dengan akhlak yang dianggap baik? Boleh? Boleh. Kalau dia mempunyai dia mempunyai marwah lah. Kalau dia jenis ada marwah, tata susila yang dipersetujui oleh manusia. Setakat tu boleh lah. Tapi adakah kebaikan dia itu kebaikan kerana iman dia? Bukan. Kerana kebiasaan dia. Ada tak tuan-tuan jumpa orang bukan Islam ada akhlak yang baik? Ada? Kan? Tapi akhlak itu akhlak yang tiada kaitan dengan keyakinan, akidah, akhirat. Dia berkaitan dengan kebiasaan dia. Tuan-tuan pergi Jepun kan, tanya orang Jepun ni. Orang Jepun bagus tak? Ada tak buang-buang sampah? Ada tak buang-buang sampah? Dia katalah, saya tak tahulah, saya Singapura pun tak nak pergi, Jepun pun tak nak pergi. Ya. Dia kata Singapura pun tak boleh buang-buang. Buang-buang sampah tak boleh. Kan? Tak boleh. Tak bagus. Ini akhlak yang tak bagus. Jadi dia membina akhlak mengikut daya fikir dia. Kalau semua buang sampah ni, habislah kotor. Tapi zina boleh tak? Zina boleh. Kalau ada lesen boleh lah. Arak boleh. Arak kalau ada lesen boleh. Nampak? Dekat sini dia kata, akhlak bagus ni kalau tak buang sampah. Kan? Tapi tempat lain, zina boleh. Itu manusia ni. Sebab dia mengikut panduan manusia. Adapun kita mengikut panduan agama, ada kaitan dengan akidah, keyakinan kita. Jadi al-Islam husnul khuluq. Islam itu adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak dengan agama ini sentiasa ada kaitannya. Nanti kita sambunglah tuan-tuan. Banyak ni cerita dia. Mudah-mudahan kita diberi akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini tuan-tuan, kita perlu kepada ilmu.
Dengan ilmu itulah kita tahu, oh yang ini yang baik, yang ni yang tak baik. Yang ni yang boleh buat, yang tu tak boleh buat. Baru kita tahu. Kalau tidak, kita akan ikutlah apa yang dicipta ataupun yang dikuasai ataupun yang dikatakan oleh manusia. Barangkali benda tu betul, barangkali tak betul. Begitu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada pertemuan yang akan datang. Sepatutnya bulan depan, minggu pertama tak? Minggu pertama tu tak dapat datang sebab saya insya-Allah hari Senin ni kalau jadi nak pergi umrah. Tuan-tuan tolong doa-doakanlah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Jadi balik tu hari Ahad, hari Senin baru balik, hari Ahad lah balik. Sabtu minggu pertama tak ada kuliah. Jadi insya-Allah kita jumpa pada minggu kedua. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.